Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu malam ini, iaitu malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, kita di bulan awal Safar. Di bulan Safar memang umur kita tu terlalu cepatlah ni. Duk tengok seminggu tu wasa sekejap, wasa setar sangat. Dah memang sekejap. Nah, cepat masa saat ni. Sebab tu ada sepatah kata orang Arab, al-waqtu kas-saif. Waktu tu serupa dengan as-saif, iaitu serupa dengan pedang. Illam taqta' yaqta'ka. Kalau kita tak rebuk dia, tak potong dia, dia potong kita, dia kerak kita. Nah, memang betul lah Tuhan sebut wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Demi masa wal 'asr, demi masa. Kalau masa tu memang cepat. Masa tu kita tak boleh, orang panggil nak buat galik gitu kan. Karena nak kun fid dunya nabi taka'abiri sabil. Adalah kita hidup di atas ni serupa dengan orang lalu jalan. Igtanim khamsan qabla khamsin. So kita ambil peluang 5 sebelum 5. Iaitu sihatak qabla sakomik. Tekoh sihat sebelum daripada sakit. Dah sakit mari tak serupa dah, tak serupa dengan masa sihat. Dah mari letih tak gerak. Saya ingat saya tak pernah sakit. Tak pernah lah orang panggil sakit demes sembuh tu, tak kira lah tu. Tapi sakit dengan makna rasa letih supaya nak mati tu tak ada. Baru ni saya. Dan saya tahu kata supaya kesihatan tu memang orang panggil nikmat tu hawi sungguh lah. Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin. Nah, rebuklah 5 perkara sebelum daripada 5 perkara. Kerana apa? Kerana saya ingat masalah kita serupa dengan orang panggil sakit ni. Nah, kalau komputer ni, komputer hok gagah tu, hok belum ada sakit saat ni tu, tak ada kena bakar bateri. Dia cocok api, dia serupa dengan bakar api tu. Hidup dia gagah pokok ni. Lepas tu hak tak ogak ni, saya duk perhati tengok serupa dengan kita pakai adapter, pakai apa? Pakai orang panggil apa? Tepat
samrong api dah, api samrong sat ni. Apa kata api mapuh dah. Komputer kita dia lak tu ogok, dia sebar gitu, lepas tu pula dia pakai api samrong. Tak. Bila dia pakai api samrong sat ni tu dia tak serupa dah. Dah kita sakit sepa tu juga. Dah tekah kita duk sihat, kita tak khabar. Kita rasa sepa kita lama mati, tak mati ke cak dah kita fikirlah tu. Dah tengok remo yang mati, kita tak mati. Sebab itulah. Tak. Nabi kata iktanim khamsan qabla khamsin. Ambil peluang lah gebuk 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababak qabla harabik. Tekah muda sebelum tua. Wasihatak qasihat qabla sakomik, sebelum sakit. Wa ghinaka, dah kaya qabla fakrik, sebelum sesak. Wa faragak qabla syulik, dah tekah luar sebelum ada sibuk. Wa hayatak qabla mautik, dah hidup sebelum mati. Jadi ruangan saya malam ni sebelum daripada fok-fok kita dah ni pun dah masuk dah, kita nak baca hadis dulu. Hadis hadis Nabi SAW. Apa saya sebut tadi dalam saya nak royak kininya, iaitu ada sebut kelebihan hadis, kelebihan wuduk. Dah ambil wuduk, kita ada wuduk ni, ada kelebihan dia. Ada sepatah hadis Nabi SAW sudah, Nabi teman tawadda'a, siapa berwuduk, wa ahsanal wudu, dia ihsan, dia elokkan wuduk. Maknanya yang baik. Dan sebab wuduk ni tak boleh saraf, tak boleh melampau, tak boleh kita guna air banyak. Dah lepas tu pula kita kena ambil dia saat ni taslis 3 kali saja. Dah lepas tu pula kita kena istinsyak, ihsan orang panggil. Maknanya kita buat molek sungguhlah. Kita kena istinsyak suruh air hidung, komong semualah. Nabi teman tawadda wa ahsanal wudu kharajat khataya min jasadi. Tubik dosa. Nah, daripada jasadnya hatta takhruja min tahti adfari. Hingga tubik. Nah, ni hadis riwayat Muslim. Hingga tubik daripada bawah kuku-kuku dia sana. Tubik dosa kita. Nah, sebab tu tak usah rasa susah lah nak ambil wuduknya. Tak usah rasa payah lah, tak usah rasa berat lah. Kerana wuduk ni pahala besar dia. Nah, dan ada sepatah hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi ta iza tawadda al-abdul muslimu, apabila berwuduk oleh seorang hamba Islam, awil mu'minu, satu riwayatnya hamba mukmin, faghasala wajhah, dia basuh muka dia. Sebab wuduk ni kayak Tuhan sebut wa ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak semaya, faghsilu wujuhakum, suruh basuh muka. Maka faghasala wajhah, bila basuh muka, kharaja min wajhihi, tubik daripada muka tu, kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma', tiap-tiap kesalahan hak dia tengok kepada muka. Kita tengok muka, maka bila kita ambil wuduk basuh muka tu, ya tubik dosa kita tengok muka kan. Tengok muka retin misal, tengok muka kita maka dengan sebab kita ambil wuduk saat itu, dosa muka kita ambil wuduk, kita basuh, maka tubik dosa muka saat ni. Ma'al ma' yatabi'ainihi, hak tengok dengan mata dia, kita tengok muka orang ni, ma'al ma' serta air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau serta akhir titik air saat ni. Tengok dah hikmahnya. Fa iza ghasala yadayhi, apabila kita basuh tangan kita, sebab Tuhan sebut kan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq, so basuh wuduk tangan sampai siku, tak kharaja min yadayhi,
tubik daripada dua tangannya, kullu khati'atin kana batashat hayada. Tiap-tiap kesalahan hak dilakukan oleh dua tangannya ma'al ma' serta air. Kalau tangan kita buat dosa, tangan kita duk pegang benda-benda hak tak molek contohnya, duk ambil benda tak molek contohnya, maka tangan saat ni tu bila kita ambil wudu, maka dosa tangan saat ni tu akan gugur serta air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau serta akhir titik air tu tubik habis. Tu. Dan wa fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia basuh dua kaki, kharajat kullu khati'atin masyat harijlah, akan tubik tiap-tiap dosa hak telah berjalan, telah melakukan dosa tu oleh kaki, dua kakinya ma'al ma' serta air tubik. Au ma'a ajri qatril ma', atau serta akhir air hak titik saat ni, hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub, engkau tubik dia dalam keadaan cuci daripada dosa. Nah, Allahu Akbar. Nah, ambillah wudu. Kita sudah semaya, nak baca Quran, sudah maning kok. Sudah maning, setiap kali kita maning kita ambil wudu. Dah ambil wudu. Allah. Nah, karena kamu hak Nabi sebut kan. Nah, diapungkan dosanya. Diapungkan dosanya semua. Jadi alhamdulillah lah, dalam ruangan kita ni sebelum daripada ada soalan kok, kita baca hadis dah. Apa saja saya nak baca, tapi malam ni kok ni hak dok wisalah ni, assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hak ni nya kawak Kasawari ni di Langit Biru tanya salam apa? Kita sembahyang berjemaah, imam lupa tahiyat awal, adakah kita naik ikut imam atau kita baca tahiyat dulu? Tu imam lupa tahiyat awal, lepas tu kita ni adakah kita saat ni kita ingat, maka tu imam naik lupa tahiyat awal, maka adakah kita kena tahiyat pada ketika tu? Kita kena turut tu imam, kena bangun turut tu imam. Sebab lah hadis Nabi SAW ada sebut, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan tu imam dijadikan tu imam saat itu supaya liyutamma bih, supaya diikutkan dengannya. Maka kita kena turut tu imam. Hak tak kena turut tu imam ni, kalau dia tambah rakaat yang kelima contohnya, maka pada ketika tu kita tak kena turut dia. Tapi hak ni ya sunat, sunat ab'ad. Maka bila dia bangun, kita bangun turut dia, nanti bila dia ingat dia akan sujud sahwi, maka kita kena sujud sahwi juga. Sebab Nabi SAW sebut, innama ju'ilal imam liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan tu imam supaya kita turut, untuk kita turut. Sebab tu kita kena turut bila dia naik. Ya kaedah dia ni, bila hak Nabi sebutkan, apabila terlupa imam tu falyusabbih, maka hendaklah dia tasbih. Kalau orang jatuh kok, baca subhanallah, kita kena royak. Ada sebut manna bahu syai' fi solatih, apa dia ada sebut au kama qal, lebih kurangnya saya tak ingat lafaz tu, tapi nak ayat tu siapa yang bila tu imam terlupa ni tu, kita disunat kita tasbih subhanallah, we tahu pada tu imam. Tapi orang panggil tu imam ni bila yang naik dah, kena ingat lah, bila yang naik dah, kalau yang naik sekerak tak ada sempurna diri lagi, boleh turun lagi. Tapi bila dia naik sempurna diri dah, pada ketika tu kalau dia tahu pun dia tak boleh turun dah. Kalau turun juga batas maya dia. Kerana apa? Kerana dia telah berpindah daripada satu rukun pada satu rukun yang lain dah. Bila dia dah berpindah pada satu rukun yang lain, maka pada ketika tu tak boleh lagi nak turun klik pada rukun yang dia telah luput saat ni. Situ. Sebab tu kita kena ingatlah, bila tu imam lupa bangun naik,
Maka pada ketika tu kita tak boleh dah nak apa ni tu email tu nak turun, tak boleh lah dari diri sempurna. Supaya tu juga kalau rokok, kalau sujud, semua ruku-ruku saat ni tu bila berpindah pada satu rukun, maka pada ketika tu bila sempurna dah tak boleh. Tapi kalau naik sikit sekerat, dah subhanallah, maka boleh tu email saat ni tu turun semula. Dah turun hati, turun setahiyat lah. Kemudian apabila dia saat ni tu apabila dia ingat saat itu, maka disunat ke sujud sahwi, atau sujud sahwi. Ada hadis Nabi SAW riwayat ruya anna Nabi SAW shalla, Nabi semaya fazada aw naqasa, maka Nabi tambah kata setengah kurang. Satu riwayat rawi itu syok lah, kata kurang kata tambah, tapi dia ingat tu tambah. Wa qila, maka dikatakan, orang kata, ya Rasulullah wa Rasulullah, la azida fi salah syai', ada tambah oleh semaya ke? Boleh tambah hal itu? Qala, Nabi kata, ana basyarum mithlukum, aku ni orang serupa dengan kamu lah, angsa kama tangsum, aku terlupa sebab kamu terlupa. Fa idza kami Nabi kata, fa idza nasiya ahadukum, apabila salah seorang kamu terlupa, falyasjud sajdatain, maka nak sujud 2 kali. Fatahawwala Rasulullah fasajada sajdatain, maka Nabi sujud 2 kali. Maka sunat sujud sahwi, bukan wajib, sunat bagi. Sunat sahwi. Kalau kita tak sujud sah semaya, sebab kita tinggal sunat ab'ad lah, tapi tak sempurna lah semaya kitanya. Sah semaya. Tapi kalau rukun kita tinggal, tak sah semaya kita kena iadah. Dan kalau kita wisalah, tidak kok kita tambah 1 rakaat lagi. Kalau lah rakaat yang kita terlupa baca Fatihah contohnya, maka tak sah semaya kita ke. Sedangkan kita muafiq, maka pada ketika tu kena tambah rakaat lain pula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Soalan saya, boleh ke kita hadiahkan Fatihah pada orang kafir yang belum akil balik? Ada nas ke berkenaan hal ini? Budak yang mati, contoh ahlul fatrah ni orang panggil iaitu orang belum akil balik, budak belum akil balik saat ni, dia tak ada taklif lagi, dia serupa ahlul fatrah, iaitu orang hak di antara nabi kepada satu nabi yang lain tu, serupa di antara nabi kita, Nabi Isa, Nabi kita contohnya, celah tu saat ni. Atau orang yang tak sapa dakwah kepada dia, atau orang belum taklif. Sebab tu sebut ke, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsih, siapa dapat bertunjuk, dia dapat hidayah untuk diri dia. Wa man dhalla fa inna ma yadillu 'alaiha, siapa sesat maka sesat di atas diri dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan dosa orang ni tidak kena ditanggung oleh orang yang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tak akan azab manusia sehingga kami bakit rasul dulu. Maknanya ia saat ni tu tak ada bakit rasul lagi ke, maka pada ketika tu dia tidak ditaklif. Sebab tu dikira al-fatrah. Maka orang tu dikirakan apa nisbat tu ibu Nabi, ayah Nabi, mak Nabi, semua itu ahlul fatrah, maka boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata setengahnya, iaitu ada hadis kata masuk Nabi Taufinnar saat itu pun. Ulama tanggung bahawa ada ayat tu hasbu wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Dan Tuhan akan beri kepada Nabi sehingga Nabi redha, puas hati ke. Maknanya di antara Nabi puas hati saat itu iaitu mak dia, pak dia, dan masuk syurga Allah SWT. Sebab itulah ulama tanggung kot tu. Lepas tu orang yang budak contohnya, kita boleh ke tak hadiah Fatihah kepada dia. Ni saya tak tahu. Saya tak tahulah. Masalah ni nak kena rojok tengok adakah boleh
Kita cuma doa hak ni tu. Nah, kita tak boleh doa kepada orang bukan Islam kan dah. Nak doa kepada orang bukan Islam tu tak boleh. Sebab tu bila tak boleh tak ni, maka pada ketika tu kalau hak bukan Islam ni dia belum taklif. Adakah kita boleh hadiah pahala pada dia, buat kuluhu dan sebagainya, buat arwah tu Allah alam. Saya tak tahu ni, nanti saya nak tengoklah hukum masalah ni. Assalamualaikum, selamat malam abang, selamat pada segala penyakit insya-Allah. Tiban pun berikan rabun kan. Kita dia kata buka orang panggil buka khidmat atau buka bisnes berniaga lah dah. Buka untuk own kan, transfer duit. มีวัยรุ่นมาโอนเราไม่เคยถามว่าโอนเพื่ออะไรคิดว่าเขาน่าจะเอาไปเล่นเกมที่เล่นแล้วได้เงินเราก็จะบาปไหมที่ไม่ได้ถามว่าเขาโอนเพื่ออะไรOrang panggil kita ni kita buka duit saat ni tu tak maka orang nak mari transfer duit atau nak own duit kita pun tak ada tanya apa lah. Dah ikut demo panggil urusan demo kok kita nanti own ya lah. Adakah dosa kita tak tahu itu own ke apa? Tak apa tu. Tapi kalau kita tahu tak boleh lah. Kalau tahu kata dia ada own untuk berjudi dan apa semua, maka dia transfer untuk main game judi. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu tak apa, dia tak ada wajib tanya tu. Sebab orang panggil tanggung masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa gitu kita ni kita tak tahu. Ada benda-benda ni orang panggil orang pun tak tanya benda-benda gini ni. Dan benda hak pesing dia ada makna boleh tanggung dua, ya tak apa. Contohnya lah kita kata boleh dia own hal lain, boleh dia own satu, kalau boleh tanggung dua tu ya tak apa. Boleh tanggung dua belah. Sebab tu masalah ni orang panggil kalau kita tanya, kalau dia jawab tak main judi, maka pada ketika tu kalau kita tahu dia mana kita berkongsi. Kita saat ni tu tolong. Tuhan sebut wa ta'awanul birri wat taqwa. Sebut tolong perkara baik, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tak boleh kita nak tolong perkara tak oleh. Wallahu a'lam. Adakah akidah Ibn Taymiyah betul? Akidah Ibn Taymiyah ni kalau turut Syekh Ali Jum'ah berkata bahawa Ibn Taymiyah menyalahi jumhur ulama'il ummah dalam 10%. Kebanyakan dalam bab akidah. Dia menyalahi jumhur ulama'il ummah, makna menyalahi ulama besar lah, ulama umat semua lah. Dan menyalahi ahlus sunnah wal jamaah, khususnya dalam masalah ayat mutasyabihah, dan taksim akidah, taksim sulasi, iaitu tauhid uluhiyah, rububiyah. Maka Ibn Taymiyah rahimahullah, semoga Tuhan ampunglah kepada dia. Adakah akidah Ibn Taymiyah betul? Ada dalam 10% mengikut Syekh Ali Jum'ah lah kata tak betul mengikut jumhur ulama'il ummah. Itulah sahaja. Sebab tu kita tu nak kena dia panggil bismillah, kena beringatlah gitu yalah, khususnya dalam bab ayat-ayat mutasyabihah. Banyak dia pegang betul dan sebagainya, dan taksim dan membagikan tauhid. Kerana dulu kan tak ada dia bagi tauhid ni. Tak ada dia bagi tauhid uluhiyah, rububiyah lah. Kerana Rabb dengan ilah hak tulah ya, makna yang sama ya. Tu pula tauhid as-sifat wal asma semua. Sebab tu kita Ahlus Sunnah Jamaah tak bagi tauhid sulasi, tauhid 3 bagi. Dan kita tak bagi kita. Sebab tu maknanya akidah dia nya dalam sudut bab ayat mutasyabihah sana itu tak serupa dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah wallahu a'lam.
Saya nak bagi tahu ubat penyakit tiroid, babo minum air kunyit setengah cawan setiap malam sampai sebulan, insya-Allah. Kawan saya baru baik dia teruk pada babo lagi. Pak Cu Asmat, nanti kalau rasa tu nanti saya nak kecek sikit dah. Saya lah ni saya duk makan, insya-Allah lah. Nah, air kunyit tak ada mentorak ke apa, insya-Allah. Saya nak tengok. Terima kasih lah. Dan saya nak makan lah ni, saya duk makan habbatus sauda. Habbatus sauda tu duk makan ubat kedah tu. Habbatus sauda ni tu kita makan pagi. Saya oleh kapsul lek malam kita makan lah. Jadi alhamdulillah lah. Habbatus sauda ni kalau penyakit kau lain tak apa. Ya ubat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, habbatus sauda ni syifa likulli da. Jadi ubat bagi tiap-tiap penyakit illa sam. Malaikat Sam. Qalu, mereka berkata, "Mas Sam ya Rasulullah?" Apa Sam? Nabi kata, "Al-maut," mati. Penyakit nak ubat tak bolehnya mati. Ada apa lain boleh ubat, insya-Allah. Terima kasih, insya-Allah saya nak try tengoklah. Makan sebulan dah, insya-Allah. Segelas tahu mana. Nanti saya minta Pak Cu Asmat ni tag masuk oleh Facebook saya. Nanti saya nak hubungi. Nombor telefon tak? Apa khabar saudara-saudara di sana? Di sini Banjarlima hujan sangat-sangat. Alhamdulillah sekarang baru kurang sikit. Saya ni tak ada hujan lagi. Ni baru nak hujan. Dan saya mohon setiap orang masuk ni mohon pakat share banyaklah, insya-Allah. Kita ada masa banyak lagi lah ni pukul 8.30, insya-Allah dah. Minta pakak-pakak share banyak, insya-Allah. Kau Ustaz mi suka pap kengreng, insya-Allah. Budiman belah dah. Assalamualaikum apa maksud ini hadis balighu anni walau ayah. Balighu sampaikan kepada aku, maksud menyampaikan. Hendaklah kamu menyampaikan kepada aku walau ayah, walau satu ayat. Kita nak suruh dakwah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni nak suruh kita menyampaikan hukum Tuhan walau satu ayat. Kita ingat sikit-sikit dan kita menyampaikan hukum Tuhan. Sebab supaya kita klik share ni orang panggil sekali sekali seputus jari kita pakai. Balighu anni walau ayah, kita menyampaikan daripada aku Nabi itu walau satu ayat. Kita tak ada ilmu, kita ada seayat kita ingat, kita reti, maka kita sampai pada orang. Karena tugas orang Islam ni tugas dakwah besar kali itu dah tabligh orang. Karena tugas tabligh tugas Nabi. Fa hal 'ala rasul illa al-balagul mubin. Maka adakah ada di atas Rasul itu malaikat? Tidak ada malaikat al-balagul mubin, iaitu penyampaian nyata. Biar kita bersungguh dalam bidang dakwah. Kita bersungguh ya, lepas tu kita serah Tuhan. Ada apa? Yang penting kok orang boleh dengar daripada kita dan hukum Tuhan kita sampaikan. Amanah. Itulah wallahu a'lam. Apa hukum perempuan naik mutu kekeng atau laki tengek? Orang tina naik mutu kangkang. Kekeng ni buka. Ni orang panggil sakut pauk dengan apa ni, naik mutu kekeng. Orang tina boleh naik tak? Ya saya nak ayat usul asal orang tina naik tengek ni iaitu masa dulu di Angkrit. England orang panggil di Angkrit sana itu. Iaitu dia nak kuda, kan dulu kuda ni dia buat tengek. Tubik syarat dia buat tengek untuk orang Tino. Kan orang Tino saat ni tu masa dulu tu dia nampak tak sesuai nak kekeng. Nampak supaya tak layak lah, tak molek lah gitu lah. Muka kekeng kan. Orang Tino tak molek kan, kalau duduk tak kursi kekeng, tu kekeng. Jadi orang fikir lagu berlain. Sebab tu orang tak naik itu kekeng ni. Lepas tu bahasa kekeng ni kangkang bahasa Melayu kangkang. Maka lo ni nak betul kekeng boleh tak?
orang ini boleh naik motor kekeng tapi dengan syarat lah, maknanya kena pakai seluar lek dalam, lepas tu lek luar kat itu kena pakai apa ni baju labuh dah. Gitu lah lebih kurang. Tapi naik kekeng boleh tak? Saya setuju naik kekeng lagi kerana bahaya ke naik tengek tu ke. Duduk sebelah je, kadang-kadang jatuh. Tak pegang ke apa, ke abel tak ada pegang sebelah gitu. Sebab tu di Malaysia tak boleh naik lah tu. Kerana bahaya ke. Belaga ke apa tu jatuh tungih-tungih lalu dah. Kalau naik kekeng ni tu naik, tapi syarat lah kena pakai molek lah, pakai nampak kemah, nampak tudung aurah dan sebagainya lah. Tu masalah naik, masalah ni ya kembali kepada kita lah masalah ni. Kerana orang dulu pun naik kan, naik unta, naik kuda. Dah kita pun tak ada bunyi dah latih lagi apa kata-kata nak naik tengek kuda yang main dulu. Tak pasti kata naik besi mana. Tapi benda-benda gini ni orang panggil sakut pak dengan benda harus lah orang panggil. Kalau tidak winapok aurah tak ada apa, tak ada apa benda gini. Antum Nabi ta'adra bi dunyakum. Kamu lebih tahu hak dunia kamu. Masalah naik kereta mutu hak dunia kan. Hak urusan dunia. Atau laki nak tengok benda ni orang panggil benda yang terserah kepada keselesaan. Maknanya kita selesa lah, tapi yang penting lek selesa ni tu selamat. Kena selamat lek selesa. Kena selamat mari dulu. Selamat. Keselamatan lek selesa ke jaga nyawa sebab hifdzul din, hifdzun nafs kena jaga ke. Hifzul al-aqli, jaga akal, hifzul an-nasab, hifzul mal. Sebab hifzun nafs ni kena jaga lek selesa. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencapak dirimu masuk dalam binasa. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita jangan capak binasa. Wallahu a'lam. Makanya sunnah jika subhanallah berlarutan mohon cik doktor baba kami sayang ulama kami. Apa? Makanya sunnah jika apa subhanallah, makanya sunnah jika berlarutan mohon cek doktor lah. Ya. Tak. Saya ni kalau saya ni cek. Saya cek lebih banyak baru ni. Saya cek semua saya cek, saya takut jadi wacai atau panggil jatuh. Cek juga CT scan, saya cek saya cek semua. Lepas tu saya cek port, paru-paru pun X-ray semua saya setiap tubuh. Kerana baru ni tu kita mari tak ogok tu nyawa tak boleh. Nyawa bukan tak boleh hangat tak ya jadi tak ogok supaya dengan komputer mapuh ni api ampuh tu lah. Jadi tinggal api samrong api hot dot tu ya. Tu keren tak ogok. Baru ni berat benar kecek 15 minit sudah berhenti. 20 minit tak lagi. Lepas tu pula dah main lepas ni sudah kecek ni. Tak ogok apa ceroh. Sampai esok. Sampai malam betul esok ni. Dia tak ogok sehari. Wallahu a'lam. Tapi insya-Allah lah kita pun jaga. Anak saudara saya jadi doktor lah. Jadi bomo ni. Sini bagi bomo. Malaysia ni doktor. Jadi kita pun duk dia lah gaduh. Alhamdulillah lah. Suruh cek tu cek ni semua. Alhamdulillah. Kita usaha lah cara kita. Setara tu lah. Assalamualaikum abah. Membaca Al-Quran dalam sujud itu makruh, tetapi kalau baca ayat Quran merupa doa, apakah hukumnya? Dia dalam sujud ni dia waridnya
hak warid dalam hadisnya itu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca hak tu jelah. Nah, lepas tu doa ni ada warid kata kita, doa dalam sujud tu mustajab. Ada sebut bahawa doa di antara tempat doa mustajab sujud. Nah, kemudian kita nak berdoa dengan ayat-ayat Quran tu molek nah. Nah, kerana kalamullah, kata-kata Tuhan, contohnya lah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah malidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Baca kita apa? Baca ada sujud itu kaya Quran tak ada masalah. Apa doa yang nak doa. Dan doa tak ada masalah, doa le sujud. Tengok kita duduk Mekah, bila kita pergi Mekah tu sujud lama kan, doa depan Tuhan, depan Kaabah ni kan, sujud lama kan. Doa kita dah ingat, kita baca belaka. Molek tak ada masalah apa. Kita baca doa, molek Tuhan sebut kulit doa Allah, hanaf doa Tuhan. Awida'ur Rahman, atau doa Tuhan Rahman, ayyamma tad'u, yang mana namu falahul asmaul husna, maka bagi Tuhan tu al asmaul husna, nama yang baik. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabir takbira. Insyaallah doa. InsyaAllah bakat-bakat chair InsyaAllah bakat chair banyak lagi. Ada masa lagi insyaAllah. Ni PC kata pai kuan paiตรวจโควิดใหม่ช่วงนี้เพราะใกล้บ้านในตำบลเทศบาลโดนiyalah. Saya ni kalau ada ke besar kakak saya lagi besar belah lah orang panggil kita เพื่อสบายใจความสบายใจnak wi tenang hati lagi ya tak ada masalah ke apa, dia tak ada situ. Saya 4 kali dah saya dalam masa tempoh 2 bulan ni 4 kali saya besar Covid saat ni tu. Alhamdulillah tak ada. วลาเราเป็นอิหมัมนำละหมาดเราต้องนิยะซิกร์ทุกครั้งที่ตักบีรหรือไม่ถ้าไม่นิยะละหมาดซอฮ์หรือไม่ครับแล้วลาฟานิยะแบบไหนadakah kita kena niat zikir ketika kita takbir? Niat zikir saat ni tu maksudlah dia gini, kita kena ingatlah ya kita takbir bila takbir gerah bagi. Kalau takbir khor salah, kita takbir gerah Allahu Akbar. Bila kita takbir gerah saat ni tu, kalaulah kita niat nak uwi orang tahu, tu orang panggil kita khitab, kita kecek tu orang panggil, maka hak tu tak boleh. Tak boleh. Orang panggil niat tambih saja. Niat tambih saja atau niat tasmi' saja. Memperdengarkan saja, maknanya kita nak orang tahu saja, maka pada ketika tu tak boleh. Kita kena niat zikir kata. Tapi kalau kita niat kata kita nak takbir saja, tak ada masalah. Tu orang panggil takbir, niat zikir lah. Zikir-zikir tu niat takbir, niat gapo tu orang panggil zikir lah tu. Niat nak takbir tak ada masalah apa lah. Bila niat takbir, niat zikir, maka cukup sah, tak ada masalah gapo. Tapi kalau kita tak ada niat, zikir tak ada niat, takbir tak ada niat, tak ada masalah juga. Hak tak bolehnya apabila kita niat tasbih atau niat tambih nak uwi orang saat ni tu tahu kata takbir. Buat kata kita niat situ tak ada niat zikir tu tak boleh. Kenapa hal tu dah? Sebab kawan ada tengok kalau masalah tu email terlupa, kita nak royak tu email, kita nak tambih tu email. Maka pada ketika tu saat ni tu kita nak tambih pada tu email, nak tu email tahu khabar kerana ia terlupa. Kita kata subhanallah. Hak tu ulama tu tak kena kita niat zikir sebab hak tu makmurum disuruh
disuruh kita kata. Bila suruh tak apalah. Supaya dengan bagi hak suruh semaya, bagi dah suruh tak apa. Lepas tu kalau orang Tino, yang masalah orang Tino. Orang Tino ni dia tepuk, kalau tak email lupa, tepuk. Kalau tepuk tak ni, tapi dia tak saya tepuk orang Tino. Dia nak kata tasbih, subhanallah. Tidak makmur pada ketika tu wajib dia kena niat zikir. Karena apa? Karena dia tak ada makmur. Makmurum bih, tidak disuruh orang Tino saat itu tasbih, suruh tepuk. Bila tak boleh tu, dia kacau nak subhanallah. Maka pada ketika tu dia kena niat zikir. Tak niat zikir, batas maya ya. Dikira kata dia kecek orang panggil. Dan sebab tu kecek ni walaupun apa Quran, misalnya kita fiqh, kalau seorang saat ni duk no orang panggil anak kita ke, tak ada duk cari Quran contohnya, maka kita duk semaya, kita pun baca ya tiara kita khuzil kitab bi quwwah. Baiklah kita seolah tak mai Quran awak dia kecek dengan dia betul dengan hak dia duk cari saat ni juga. Maka pada ketika tu makna kita kecek dengan dia, maka itu batas semaya. Kerana apa? Kerana kita saat ni tu kecek dengan dia, ambil yang kecek dengan dia. Maka ketika tu batas. Sebab tu ketika kita jadi tu imam, maka kita niat takbir, tak ada masalah apa. Allahu Akbar. Niat zikir dah orang panggil tu, kita nak takbiratul ihram. Tak ada apa, Allahu Akbar. Tapi kalau kita ni tu niat atau kita nak tabih ya, nak uwi orang tahu kata siapa rokok lah, sujud sami Allah liman hamidah misal, maka kita pun derah. Tak ada niat zikir, niat tabih saja, maka tak boleh. Kerana apa? Kerana tabih ni makna tu kita kecek dengan dia. Kecek lah semaya ni tak boleh. Situ ya. Dan sebab tu kalau tak ada niat takbir saja tak ada apa. Situ ya dah. Tapi ya orang mau kita ni dia suka royak payah. Saya duk ngaji dulu. Ngaji pondok. Tak say dia tak make kei. Kadang apa? Ya tak payah dia tak make niat zikir lagi. Niat tasbih lagi. Niat tu niat ni lagi, jadi niat isma' dah perdengarkan. Dah isma' atau tabih dah, maka pada ketika tu kok susahnya dia tak imam tak payah. Sebenarnya benda ni orang panggil situ ya boleh ulama mewajibkan dan mestikan kita kena niat. Saat ni kalau masalah kita nak isma' saat ni, niat isma' tu ya, takut jadi kecek tu ya lah. Tapi kalau kita ada niat isma' ada masalah ke apa? Kita niat zikir ni takbir saja niat zikirnya. Tak batas maya kitanya. Wallahu a'lam. Orang kita ni kadang-kadang tu susah-susah. Rumah kita ni saya pelik juga. Saya dengar sore-sore lah, pia-pia nak mengajar setengah-setengah. Jadi Allah payah berlaku. Allah payah maning, payah uduk, payah lagu tu, payah lagu ni, payah. Dan sebenarnya payah-payah ni bercanggah dengan dasar tasyri'. Lakan hak Tuhan hukum, Tuhan syariatkan hukum semua ni tu berdiri di atas 3 asas orang panggil. Kalau orang ngaji tasyri' bagi Imam Al-Khadari, tengok ada pertamanya iaitu at-taysir, mempermudahkan agama ni, al-yusr, mudah. Sebab Tuhan sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak ada tutup seorang malaikat ada luah. Yuridullahu bikumul yusra, Tuhan nak mudah. Wala yuridu bikumul usra, Tuhan tak ada nak payah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Tuhan tak ada menyusahkan dalam agama. Maka asah dasar agama tu mudah. Yang keduanya, agama ni tadarruj, asu-asu. Kena selu-selu bagi Tuhan kan. Nak mengharaikan agak pada masa Nabi tu 3 turun ayat, 3 kali turun ayat. Dan mula-mula tu sahabat tanya, ya sa'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya tentang agak dan judi. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tu ayat kata ada agak judi ni ada manfaat, ada dosa, tapi dosa lebih besar, tak ada apa lagi. Kerana berakhir ke masa tu, orang-orang setengah sahabat duk makan lagi, tagih, tak ada berhenti lagi. Kodok tak lama ni tu ya semaya, ya mabuk ulak maya kat ngorik, mabuk kat ngorik. Ya pun ngi semaya ngorik. Wah semaya ngorik saat ni tu kuliah dia baca buat lah habis.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Buatlah bih. Jadi qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidu ma battum wa antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Buatlah bih. Bila turun buatlah bih itu ayat Quran pula. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum aydikum innallaha kana ghafurur rahim. Maka innallaha kana ghafurun halima. Masa gitulah. Maka bila turun ayat tu Tuhai laga tu saya semaya dekat kerana Mekah mabuk ni. Dia bekat betul lah kau. Dia makan malam. Makan tengah malam. Bangun subuh tak apa. Tidak kau makan pagi. Nah. Tu. Lama-lama tu baru turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi hari terus dah. Dan yang tiganya, dalam Islam ni taklidut takalif, mengurangkan taklif orang panggil, tak banyak. Tadi tu mudah, tidak menyusah. Dan lepas tu pula kurang, makna tidak membanyakkan susah, tidak banyakkan perintah. Orang suruh tu suruh, ni orang berak-berak, orang satu say agama. Sebab itulah Nabi tu yassiru wala tu'assiru, mudah yang payah ni tu. Orang tanya masalah banyak tu ayat la tasalu an isya in tubdalakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalul quran tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Gitulah turun ayat tu saya tanya banyak. Wallahu alam. Assalamualaikum semalam ada sebut tentang syarat apa boleh saya sudah bayar zakat kepada beberapa orang pelajar sekolah pondok, terdapat 2 orang daripada mereka adalah dari keluarganya bukan orang miskin dan 2 ibu bapaknya mampu belanja semua keperluan mereka. Adakah sah bayar zakat tersebut? Jadi dia kata dia zakat kepada pelajar-pelajar pondok, maka tiba-tiba ada di kalangan pelajar-pelajar saat ni iaitu orang bukan miskin. Lepas tu kita dah zakat, ada kosah zakat kita. Ya gini, kaedahnya bila kita zakat, ayat dah. Orang kita tak apa. Kita ijtihad. Orang panggil kita saat ni telah duk kata dia miskin, maka kita kita habis dah. Ya wajib balik dia. Kalau dia rasa dia tak boleh makan, ya wajib dia hantar. Ya tak lah kita. Kita tak apa lepas dah. Balik dia ya kena hantar, kena rad az-zakah ila sahib kepada al-muzakki, kepada orang yang zakat ni, ya wajib dia kena hantar klik. Pasal dia tak klik tak ada apa kita dah nak minta klik ke dia, tapi duk dia kalau dia tak hantar klik ada apa kita lepas dah. Tu zakat dia kaedah kita. Kalau kita ni kita pergi zakat kau kan, dia bukan asnaf hak lapar ni, tapi buat susuk kita dia, maka kalau dia tak ada berhak, maka wajib dia taklid. Tapi orang panggil pelajar pondok ni biasa, walaupun muk dia tak masuk dalam miskin, muk ni dia wajib sara siapa 15 ya. Siapa umur 15 wajib sara. Tapi bila dia duduk pondok, dia makfi, orang panggil makfi. Pondok tak cukup, biasalah tak cukup. Bila tak cukup saat ni, tu duit mak pok dia tak banyak. Walaupun mak mampu tak banyak. Dan budak saat ini boleh makan dengan 2 syarat. Mengikut Imam An-Nawawi dah sebut pertamanya iaitu dengan kena mutafarrig, dia kena sepenuh masa full time, penuh masa ngaji. Yang kedua, kalau dia tinggal ngaji, dia pergi kerja, maka luput ngaji dia. Fardu ain dia kena ngaji saat ni, ilmu agama, maka berarti kau boleh ambil zakat dia. Imam Ahmad bin Hanbal kata, al-ilmu la ya'duluhu syai'. Dan idza sahhat an-niyyah, ilmu saat ni tu tak boleh
bandinglah kalau sah niat. InsyaAllah dah pakai chair dah. Pakai chair dah. Chair banyak insyaAllah. InsyaAllah, adakah betul dalam kitab perisai bagi Syekh Abdul Qadir Tauhid ada 3? Nah. Bismillah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Indonesia. Dia kakak ipar kepada tok guru saya, iaitu Tuan Guru Syekh Baba Muhammad Ramli Katong. Syekh Abdul Qadir Mandili ada dia bagi tauhid kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid as-sifat. Sebenarnya bagi taksim sulasi, bagi tauhid 3 ni sebenarnya tak salah pun. Bukan kata salah dak. Molek kalau tengok sekaligus ni. Tapi oleh kerana ada oleh kerana ada orang hak banyak kalau hurai betul-betul tak ada masalah ke apa ni. Tapi bila taksim sulasi ni bagi tauhid pada 3, ya ada tujuan, iaitu kata syarat nak sah iman ni kena ada tauhid 3, mana ketika itulah salah. Sebab demon ni syarat dia. Syarat dia sebab dia kata semua orang orang Quraisy ni tu beriman dengan Tuhan. Kata Tuhan buat langit bumi, la yaqulunallah, tauhid rububiyah ada. Tauhid uluhiyah ya tidak semua, ya semua orang lain. Jadi fok dia ni pergi kata orang Arab Quraisy ni percaya pada Tuhan tapi tak sah. Kerana dia semua lain pada Tuhan, mana tauhid ya bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid Tuhan buat langit bumi semua. Hak tu ya katalah tu belaka dah, tapi tauhid uluhiyah. Tauhid masalah nak sembah Tuhan, doa Tuhan, sujud pada Tuhan, ibadat Tuhan, ia tak sembah Tuhan. Maka tak ada tauhid uluhiyah. Situ ya tepat-tepat dia pergi situ. Sebenarnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata bahawa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah adalah perkara yang sama saja. Tuhan sebagai Rabb, Tuhan sebagai ilah, hak mana tula. Dan orang-orang dulu tak ada dia bagi seorang apa pun. Sebelum ada Ibnu Taimiyahnya tak ada bagi tauhid kepada 3, dan tidak syarat kata nak sah seorang saat ni tu jadi orang beriman pada Allah, orang Islam kena reti tauhid 3, tak ada. Dia mana ya katanya. Sebab tu ya ada benda bang. Tauhid sifat ni ada benda, ada tujuan supaya tidak takwil. Supaya tidak takwilkan tak takwil ke ayat-ayat mutasyabihah. Dikirakan sifat, sebut tangan, sebut gapo, tak boleh takwil kerana kena beriman kepada ayat-ayat ni, tauhidkan ayat-ayat ni, tidak dengan makna bahawa tidak boleh nak takwil atau nak pakai makna yang lain. Maka pada ketika tu makna kata ada tujuan tertentu. Taksim sulasi untuk nak sebab tu timbul masalah mengkufurkan orang banyak. Sebab tu ulama setengah kata taksim sulasi saat itu bagi 3 saat itu di antara bid'ah Wahabiyah, iaitu bid'ah Wahabi, atau orang panggil tauhid bid'ah Taimi. Ibnu Taimiyah lah salah tergerekah waktu timbul mengkufurkan orang Islam macam-macam lah. Timbul bid'ahkan gitu gini macam-macam gogok ya bagilah tu. Tu kita nak bahas. Sebab tu kita tak say bagi gini, kalau bagi gini ni nanti mengkufur kau ke. Lepas tu pula soal lagi nya bila sebut tauhid uluhiyah, contohnya tauhid nak doa ada tujuannya, iaitu supaya tak sewi tawassul, tak sewi ada tawassul dan sebagainya. Itu di antaranya lah. Dalam keadaan hadis-hadis warid tentang masalah tawassul tu banyak kan. Tapi inilah. Dan kalulah Syekh Abdul Qadir Mandili contohnya ada sebut di kitab perisai dengan makna tauhid, maknanya disebut betul-betul tak ada masalah. Ya molek sebenarnya. Molek. Tapi
Bila dah mari guna, salah guna dalam masalah ada tujuan, maka di situlah ulama tolaknya. Wallahu a'lam. Perempuan telah berlaku zina dah, kalau ada laki masuk minta dia kena beritahu kepada laki itu tak. Zina ni tu dia berzina, lepas tu adakah dia kena bagi tahu kepada orang yang masuk minta nak nikah dia? Tidak kena tahu. Karena ada hadis Nabi SAW. Nah, Nabi sebut ke banyak apa hadis daripada Ubadah bin Samit, banyak Rasulullah SAW, kami bai'ah Nabi ala alla nusyrika billahi syai'a, kami bai'ah tak syirik, wala nasrik, tak curi, wala nazli, tidak berzina, wala na'ti bi buhtanin naftarih baina aidin wa arjulina, kami tak bohong, wala na'sinaka fi ma'ruf, kami tak akan raka pada ma'ruf. Dan Nabi dah sebut apa ni, siapa-siapa hak yang melakukan salah satunya fa'ukhiztum bihaddi, maka diambil had, maknanya didenda di atas dunianya. Maka itu tu jadi kafarah untuk dia lah. Tapi wa in wasyitum min dzalika syai'an, kalau membuat sesuatu pada dalam bagian itu, wasatartum alaihi ila yaumil qiyamah, lepas tu kamu tusuk sehingga hari kiamat, maknanya tak wayak orang sampai hari kiamat, fa amruhu ilallah, maka dak kerja dia serah Tuhan, insya'a azaba, kalau Tuhan nak Tuhan azab, insya'a ghafar, kalau Tuhan nak ampun, makna tak boleh tusuk. Dan dosa-dosa maksiat besar ni kena tusuk. Kita alih wayak kau orang. Alih wayak kau orang, dan kita taubah ila Allah. Selepas taubah ila Allah, maka kita apa ni, tak ada kena royak. Ada kena royak. Kan, kalau royak ni tu jadi aku lain pula. Gitulah. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar satu klip, dia mengatakan tidak boleh baca suratul Ikhlas ketika solat fardu subuh. Bagaimana? Ya, betulkah sedangkan firman Iqra'u ma tayassara Quran? Bismillah. Maya subuh ni baca kul huwallah, baca gapo ni tak ada gapo. Tuhan sebut ke inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka nak bacalah apa yang kamu pandai pada Quran. Boleh baca belaka lah Quran yang asal Quran ya. Tapi semaya subuh ni Tuhan suruh kita baca panjang. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran fajar ni Quran baca waktu subuh. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar ni malaikat saksi, malaikat turun mari. Sebab tu sunatkan kita baca panjang semaya subuh. Sahabat-sahabat ni baca awal siapa kena ceruh. Siapa kenapa nak ceruh tu baru sudah semaya. Lama ke semaya setengah jam. Semaya lama. Sejam jatuhnya, Allah alam lah, kita tak tahu kok. Tapi nak ayat tu para sahabat semaya lama. Kalau subuh semaya lama. Panjang semayanya. Inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikih. Sesungguhnya lama semaya tu tunjuk di atas lama innatun ala fikih, iaitu tunjuk di atas seru dengan agama. Itu saja. Ada pun masalah tak betul, tak boleh baca tu. Meminta sesuatu dalam sembahyang fardu, dalam sujud, di dalam hati, adakah boleh? Kita minta dalam hati, boleh ke tak? Boleh ke tak kita minta dalam hati? Boleh. Sebab Tuhan sebut asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhatis sudur. Hendaklah kamu sembunyi atau nak derah. Innahu alimun bi dhatis sudur. Tuhan tahu bagai duk dalam hatimu. Ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaqahu latiful khabir.
Tuhan sebut kayak wasirru qaulakum wajharu bi innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dan Tuhan Maha mengetahui. Maka pada ketika tu boleh. Cuma bila kita nak berdoa ni sunat kita berdoa. Bila kita berdoa sunat kita berdoa, kita berdoa dengan suara. Nah, doa Tuhan dengan lafaz doa. Kena bacalah doa. Nah, Tuhan sebut qul Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kena doa sebut kan. Wallahu a'lam. Maaf, tadi soalan saya tidak jelas kerana tersilap tekan semalam. Apa ada sebut tentang syarat boleh makan zakat seorang, maka muncul soalan saya, sekiranya kita sudah bayar zakat pada berapa orang pelajar sekolah pondok, terdapat 2 orang pada mereka adalah dari keluarga yang bukan orang miskin. Saya jawab dah tadi Master Abang ni. Jadi hak kita balik orang tak ada masalah ke apa. Sebab dikirakan kita ijtihad, orang bagi kira kan kita ijtihad. Al-hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Salah kita ni cara kita ijtihad ya. Tapi balik dia, kalau dia tak boleh makan, wajib kena rad, kena hantar kelik balik dia. Lek kita lepas dah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah hukum tentang wanita yang memakai baju dan seluar yang ketat sedangkan dia memakai telkum hijab? Nabi SAW sabda la'anallah, Tuhan laknat al-musyabbihat minan nisa' birrijal. Orang iaitu orang tino hak menserupakan dengan orang jantan. Daripada orang tino wal musyabbihin. Orang jantan hak menserupakan pula bin nisa' minar rijal. Orang tino hak serupa dengan orang jantan. La'anallahu al-musyabbihat mutashabbihat, hak menserupakan birrijal dengan jantan minan nisa'. La'anallahu mutashabbihin minar rijal bin nisa'. Duk serupa orang jantan, serupa orang tino, maka pakai seluar ni serupa orang jantan. Sebab tu setengah ulama kata tak boleh ni. Kerana dikira kata dia saat itu serupa dengan dia pakai seluar tu, maknanya dia serupa orang jantan. Sebab itulah. Lepas tu pula pakai ketat muhajjam, orang panggil nampak ru perang, maka itu berdosa lah. Kerana apa? Kerana nampak ru perang saat itu aurah. Orang tina tak boleh. Tuhan sebut wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wala yadribna bi arjulihinna, jangan buat tepuk kaki dan sebagainya. Liyu'lama ma yukfina min zinatihinna, liyu'lama supaya orang tahu ma yukfina min zinatihinna. Bagi hak dia sembunyi, nak nampak rup perang dia, nampak kulit dia, nampak surup sung dia, itu tak boleh haram. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tak boleh nak orang nampak semua ni tu. Wallahu a'lam. Salam Fanna lut pen ngai bang. Ngipi kata gigi depan cabuk 5 tahun nak mati tu. Wallahu a'lam lah. Dalam doa lah. Apa maksud as'alullah al-azim rabbana al-azim an yashfiyaka? Hak ni ada sebut oleh hadis, saya tak ingat rawi lah, tapi ingat dah hadis, dah sebut oleh hadis. Kalau orang baca 7 kali, orang sakit insya-Allah Tuhan sembuh orang tu. Kita tengok orang sakit, baca as'alullah al-azim rabbana al-azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim rabbana al-azim, baca 7 kali. An yashfiyaka, minta Tuhan sembuhkan dia.
Dan kita bila kita tengok orang sakit baca 7 kali insya-Allah baca doa ni Tuhan sembuh penyakit tu. Nah, terus baca doa untuk diri kita tak apa. Sallallahu alaihi wa sallam ayashfiyani kalau kita sendiri. Nah, apa kalau kita doa asal lagi kita orang sakit ya Rabban nas adhibil ba'j ishfi anta syafi wa afi anta al-mu'afi la shifa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama la alama. Salah di situ. Wallahu a'lam. Kau hai bapa doa hai pom rezeki ด้วยครับ InsyaAllah budiman nak murah rezeki ni tak payah pertama takut Tuhan. Tuhan tu man yattaqillah ja'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takut Tuhan akan rezeki. Yang kedua tu murah rezeki suruh anak kita semaya. Suruh bini kita semaya. Tuhan sebut wa'mur ahlaka bis salah. Suruhkanlah keluargamu semaya. Wastabir 'alaiha, kena sabar atas semaya. La nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki, nahnu narzuquka, kami nak rezeki pada engkau. Suruh anak semaya. Wal aqibatu lit taqwa, suruh orang semaya. Dan nak murah rezeki juga sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, nah, iaitu mana qasamal 'abdin min sadaqah, tak kurang duit rezeki kita dari kerana sedekah. Tak kurang, kalau kita sedekah tak kurang duit saning. Wala dhulima 'abdun madlamah fa sabar illa zadallahu izzah. Tak ada orang sabar. Nah, apabila orang zalim ke dia, maka Tuhan tambah kemuliaan daripada dia. Yang tiganya wala fataha 'abdun baba masalah. Tak ada seorang yang minta orang illa fatahallahu alaika illa fatahallahu alaihi baba faqr. Tuhan akan buka pintu sesak dia minta orang semua. Lepas tu kita nak minta murah rezeki lagi. Nak buatlah nak minta murah rezeki lagi. Nah, hubung silaturrahim baik dengan adik-beradik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa nak luah rezeki, wa an yumsalahu fi atharihi, nak umur panjang, falyasil rahimah, hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim luah rezeki, umur panjang. Pada umur rezeki lagi. Orang duk nego, siapa pias maya gis maya lalu. Tuhan sebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajzihumullahu ahsana ma 'amilu yazidahum min fadlih. Nah, wallahu yarzuqu man yasha apa ni bighairi hisab. Tuhan beri rezeki juga orang hak pergi sembahyang lalu. Banyak lagi lah nak murah rezeki saat ni insya-Allah. Imam lama Isa tamha ka'ab tangrib nang mai apa tu imam ni tu kalau ia saat ni tu tambah rakaat yang kelima kita tak kena turut ya, kerana hak tu bukan rakaat kita orang panggil dia bangun tambah, maka kita tak nak turut, kita duduk nanti tu kalau dia naik dah dia boleh turun lalu kalau dia ingat tak ada kena nanti lebih cukup pada kerana itu rakaat lebih orang panggil tak ada duduk masuk dalam rakaat yang semaya tu duduk. Allahu a'lam. เราซื้อทองใหม่โดยขายทองเก่าแต่เราเติมเงินเลยเพื่อจ่ายของใหม่ kita nak jual emas hak buruk ni dengan hak baru kena ingat. Iaitu ya kena emas ni ada dua syarat nak sah jual emas. Satu yadan biyadin, tak boleh sore. Kena terima lalu. Mislan bimislan kena sama berat. Kena sama berat. Adapun hak kita ni kita jual sama berat sekop, kita ambil sekop tapi kena tambah duit, itu tak boleh. Tak boleh panggil riba sebab kita jual lebih tu. Sebab yadan biadin hak buruk lama serupa mah. Lepas tu nak buatlah mana? Caranya iaitu kita kena jual hak kita dulu. Jual hak kita siap apa siap. Lepas tu kita pilih kita beli hak kita semula pula. Tak rega siap tu akak jual beli siap, maka baru kita beli. Kalau tambah kat tambahlah lepas tu. Adapun kita gitu kamah kena tambah, maka itu riba. Kalau tak kena tambah sama berat tak apa. Sebab dikirakan muawadhah itu kita tukar sebab tu juga dah lah. Kena ingat sikit lamah tu. Wallahu a'lam. KFC orang Islam makan boleh tak? KFC ni tak boleh. Dan kawasan rumah kita ni tak boleh. Kerana ia tak ambil halal. Ia tak ada ambil halal. Maka ayah ni sakut pak dengan sembelih.
Bila sakut ngak sembelih, kalulah tak ada cerak, ada gapo tak leh. Nah. Takut tak sembelih tak leh kita nak makan. Bila tak sembelih, haram makan. Nah, sebab tu KFC ni iaitu tak ada halal. Cula tak ada wi. Hak mai pun tak ada, mai dia tak ambil, dia sombong kerana dia syarikat besar kan. Itulah wallahu alam. Kutiki zakat tong mitana kenai. Orang boleh makan zakat kena orang apa kau? Innamas sadaqatu lil fuqara. Pertama orang fuqara, orang sesak. Fuqara itu orang hak sesak. Sesak ni itu orang tak ada. Dia tak ada nak makan. Allah dah berah pun orang murah ya. Penukuk. Tu pula duit pun tak ada. Maka orang sesak tu tak cukup makan. Dah orang tak ada nak makan. Orang miskin orang tak cukup makan. Orang fuqara orang tak ada nak makan. Tak ada bagai nak makan. Orang miskin ni tak cukup makan. Ada mutu kereta, mutu dah lah kita tahu umur ada. Dia tak kira umur ni tak kira tak cukup makan. Tak cukup anak ramai pun tak ada cukup makan. Dah. Sebab orang miskin ni ada mutu tak apa. Sebab Tuhan sebut amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Jadi orang sesak Tuhan panggil orang miskin juga. Ada perahu duk jalan tapi tak cukup makan, orang miskin. Orang sesak ada nak makan, orang miskin orang tak cukup makan. Ingat gitulah. Apa arti afnan? Arti afnan ni seni-seni, kesenian, fun. Sembahyang Jumaah keluarga perempuan sunat. Duk lek mana? Jumaah keluarga perempuan. Kalaulah kita ni ada anak yatim, maka anak yatim belakang, hak tina belakang lagi. Itu saja. Kalau dia saja, maka dia duduk di belakang lah. Di belakang. Ya saya nyeleh putus-putus sebab hujan. Bapa apa hukum dule pome wajib rusunat? Dule pome iaitu cara ibu bapa ni wajib dah. Wajib dia atas anak. Kena sara mak. Kena sara mak. Kita wajib kena cara mak pak kita ni. Dia tak ada nak makan, dia sakit, dia apa wajib atas kita belakang tu. Mak pak hari tu. Apa panggil nafaqatul usul. Iaitu kena cara usul mak pak. Tuhan sebut wa'budullaha la tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana. Wa yaqra' banyakna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Semua sana itu kena kita cara. Kalaulah anak amal itu mengikut ittifaq lah. Ikut ittifaq. Maknanya kena gilir ke apa semua lah. Kena gilir, kena ke apa semua. Gitu. Kena cara nak mak pak tak boleh. Orang tak cara mak pak tak ada barakah. Hidup tak jadi. Hancur lebur. Kena cara mak pak. Dah banyak syekh sen duk cara mak pak ni jaya belaka. Saya ni kaya kerana dia sana bercara mak pak dia ke masa susah. Banyak. Assalamualaikum. Pucha Tia กับภรรยาจะแต่งงานกับหญิงอื่นได้ ผู้ชายที่อยากกับภรรยา อ
Orang jatuh cerang bini dah. Pucati ya kat peraya cat tengan kat ying dai. Dai ti lei mai. Orang jatuh cerang bini boleh nikah lalu dak. Kena tengok. Kalau bini hok dia nak nikah saat itu bukan nak bini nombor 4. Kalau bini nombor 4 cerah bini nombor 4. Lepas tu cerah ni cerah tolak so. Maka pada ketika tak boleh nikah kena bini habis hadah dulu. Dah, tak boleh nikah kalau dia kira atau dia duduk dalam dia lagi. Itu kalau dia ni nombor 1, nombor 2 tak ada masalah apa lah. Boleh nikah lalu dah lah. Ya tak ada edah, ya ketina ya ada edahnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yawmil akhir. Waktu hasbuk kan? Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa lahunna mithlu allati 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijal 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Bagaimana Cina butuh? Ini sekarang ni insyaAllah lah. Banyak tu saja. Ni Zakaria pun ni tanya bagi Isa dah haji nak butuh ni. Saya mohon ngajar tafsir bagi Isa insyaAllah. Lepas tu pula nanti panjang hati tu tidak kecek bagi Isa. Suruh doa tu insyaAllah. Tak tapi cara siaชีวิต แต่เราจะกอดแทนให้กอดกับapa bagi hai bolehkah haid menanggung mushaf yang mengandungi terjemahan. Dah itulah saja dulu malam ini. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah minggu 9.20. Nanti kita jumpa lagi saat lagi lah. Itulah saja malam ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.